Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel, di mana kita akan borak a lot of stuff yang berkaitan dengan pop culture. Dan dalam video kali ni, walaupun aku rekod di malam hari, tapi korang semua dapat tengok di siang hari lah. And thank you very much for clicking. Dan dalam video kali ni, aku nak review sebuah filem yang baru saja tiba di Pawagam pada 29 Februari baru-baru ni, iaitu cerita Dune Part 2. Yes, part yang kedua. Bear in mind, kalau korang semua rasa nak tengok cerita Dune Part 2 ni, korang semua kena tonton dahulu Dune Part 1, yang mana sekarang ni dah ada dekat Netflix, korang boleh tonton. Barulah layan apa ni, Dune Part 2. Sebab kalau korang terus jam ke Dune Part 2, korang akan rasa confused. Cerita ni pasal apa siap? So korang kena layan dulu Dune Part 2. So that tak adalah rasa macam kau layan cerita yang seterusnya, tiba-tiba kau kena start balik. Dia macam tak syok macam gitu kan. So layan dulu Dune Part 1. Dan juga peringatan kepada mungkin ada kanak-kanak yang akan tengok cerita ni, mungkin dalam umur 14-15 macam gitu, kena teguhkan iman jugalah sebenarnya. Aku takut nanti korang macam salah tafsir sebenarnya cerita ni. Sebab cerita Dune Part 2 ni dia ada macam melibatkan elemen religion sikit, dan dia punya culture tu macam lain macam sikit. Takut kalau ada yang tak iman dia tak teguh, dia akan macam goyang sikit lah. Tapi benda tak ada apa-apa pun. Anggap cerita ni as a sci-fi fiction yang merepek senang cerita. So Dune Part 2 ni mengisahkan apa? Dianya mengisahkan tentang seorang lelaki ni, iaitu Paul Atreides, daripada sort of macam government ataupun kerajaan yang dinamakan sebagai Atreides lah. Dan juga Dune Part 2 ni adalah kesinambungan daripada Dune Part 1, di mana kerajaan Paul Atreides ini, ataupun Paul Muad'Dib ke apa nama dia ni, telah pun hancur ataupun telah dijahanamkan oleh kerajaan satu lagi yang dikenali sebagai Harkonnen macam gitu. Dia puak yang ganas lah, kerajaan yang ganas lah ni. Dia dah hancurkan kerajaan Atreides itu, dan ada beberapa orang lah yang terselamat, orang-orang Atreides ni. Antaranya Paul Atreides dan juga Lady Jessica, kan, nama mak kepada Paul itulah. Diorang berdua ni terselamat, dan diorang berdua ni harus menjalani kehidupan diorang untuk memenuhi satu profesi ataupun ramalan, di mana ramai yang katakan Paul Atreides ini merupakan seorang mesayah ataupun seorang utusan yang bakal menyelamatkan segala kerajaan yang ada dekat situ lah, yang akan mententeramkan segala-galanya. Macam manakah caranya? Yang itulah yang kita akan tengok dalam cerita Dune Part 2 ini, di mana dia ni akan dikenali sebagai lisan al-gaib. Dan dalam cerita ni kebanyakan masanya akan meluangkan masa dekat dekat Arrakis. Arrakis ni sebuah macam planet gitu, planet yang seakan-akan seperti gurun. Kalau dekat planet Atreides tu dia seperti lautan. Dia punya istana tu dekat atas bukan gurun lah, atas puncak cerun macam gitu lah. Arrakis ni lain sikit. Aku have some kind of trouble sikit dengan cerita ni, sebab ni cerita baru untuk aku. Cerita ni dah lama, dia dah ada buku kan, tapi aku tak pernah baca buku pun. So aku agak sukar untuk mengingati nama-nama karakter yang ada dalam cerita ni. Macam karakter Zendaya pun aku dah lupa apa nama dia, tapi Paul Atreides kita ingat, tak apa. Okay, so cerita ni macam mana? Cerita ni sebenarnya apa yang best dengan Dune Part 2 yang diperkatakan oleh ramai movie reviewer dan sebagainya. First thing first yang aku paling nak puji adalah dia punya cinematography. Cinematography dia memang power gila, mat. Aku tak check siapakah dia punya cinematographer, but cara pengolahan dia, cara dia take shot dekat tempat yang most of the time dia orang luangkan masa dekat Arrakis kan, seolah-olah kita ni ada dekat Arrakis tu tau. Kita ada dekat gurun tu. Kadang-kadang kita akan rasa macam kehangatan gurun itu sendiri, ataupun the visual yang dipamerkan, pasir-pasir itu sedang bertebangan dan sebagainya. Ianya rasa macam sangat nyata tau. Dan memang aku bagi sangat pujian lah, seolah-olah kita berada sekali dalam penjelajahan bersama dengan Paul Atreides ni, dan juga suku kaum yang lain ataupun kerajaan lain yang dekat dalam cerita ni lah. It felt so real lah. Aku macam, oh damn, sedap. Lagi tambah lagi bila cinematography tu dah cantik, tambah pula daripada segi bunyi yang dihasilkan oleh Hans Zimmer. Dia punya background music pun memang sangat menakjubkan. Aku tengok cerita Dune Part 2 ni dekat Hall Atmos. Dekat Terengganu ni tak ada Hall IMAX kan. So yang paling tinggi, yang paling grand yang kau boleh pergi, Atmos je lah. Tiket pun tak mahal pun. So aku still boleh dengar bunyi yang bagus. Mungkin tak sebagus seperti Hall IMAX, tapi aku boleh dengar lagu-lagu yang dia pasang semasa diorang semua berperang, semasa diorang semua mungkin pergi mengintip ke dan sebagainya. It felt so real lah, lagu-lagu yang dia pamerkan. Dan juga bunyi-bunyi ataupun bunyi-bunyi ASMR lah senang cerita. Contoh macam ada mesin yang boleh panggil sandworm tu kan, bodong
boom. Oh, gegar mat satu wayang. Dia tak adalah gegar sampai bahagian kaki, tapi spekar dia tu kuat tau, sampai kat telinga kita, seolah-olah macam kita rasa tension tau. Kita rasa macam damn, cacing tu nak datang siap. Lepas tu cacing tu besar, nak mampus dan sebagainya. It felt so real lah. Itu yang bagus. Sebab tak banyak cerita-cerita sci-fi, cerita-cerita perang-perang yang mampu untuk menarik audience masuk sekali dalam penceritaan tu. Kebiasaannya cerita-cerita yang best, tapi dia punya visual itu tak berapa majestic, dia takkan bagi kita experience macam itu. Dan Dune ni, dia bagi kau experience sama. Lepas tu pula, aku juga suka ni tau, dalam cerita ni dia tak banyak sangat spend on action wise. Ada, tapi aku tak rasa sampai 50% lah. Most of the time, contohnya dekat first hour untuk cerita Dune Part 2 ni, dia orang menghabiskan masa untuk build up karakter Paul Atreides, dan juga dia orang nak build up relationship bersama Timothée Chalamet dan juga Zendaya. Dia punya percintaan itu bermula dekat 1 jam yang pertama. Mula-mula aku rasa macam, apa benda kau tiba-tiba nak fokus on relationship ni? Kenapa kau nak fokus on hubungan ni? Merepek. Aku dah jadi rasa macam, adakah Dune 2 akan jadi a typical type of sci-fi film yang akan fokus on love, romance dan sebagainya? But diorang tutup benda tu dengan sangat bagus pada penghujung filem tu. So maknanya build up yang diorang letak dalam cerita ni ada makna. Dia bukannya macam build up kosong macam cerita Madam Web entah apa tu. Cerita ni memang ada build up. Daripada awal mungkin kadang-kadang kau akan rasa macam tanya, apakah maksud benda ni? Kenapa dia orang letak sini? Apakah penjelasan kepada sini? Dan akhirnya dia orang akan tutup cerita tu dan dan bagi kita harapan lah untuk projek yang akan datang, which is very very good lah. Dan aku ni ada satu kaum Fremen, aku lupa siap nama dia, Fremen. So Paul Atreides ni dia meluangkan masa banyak gila dengan Fremen ni sebab nak belajar cara hidup seperti Fremen lah. Sebab Fremen ni dia lah merupakan satu macam kerajaan yang ditindas tau, yang ditindas oleh, betul tak aku Harkonnens, yang ditindas oleh Harkonnens selama bertahun-tahun dah. Kiranya orang-orang Fremen ni dikategorikan sebagai resistance lah, orang yang ditindas, orang yang selalu dibuli lah, senang cerita orang bawahan lah. Diorang duduk kat gurun apa semua, diorang tak dapat advantage ataupun kemewahan seperti kerajaan-kerajaan lain lah, termasuk dengan Atreides. So diorang ni Paul ni nak belajar cara hidup diorang sebab Paul dah nampak vision tu, yang dia akan spend masa dengan orang-orang Fremen ni dan sebagainya. It's very good lah. Aku suka macam mana daripada Paul Atreides ni, karakter yang dilakonkan oleh Timothée Chalamet ni, daripada seorang yang agak shaky tau, agak takut, agak tak confidence dengan adakah dia ni akan menjadi seorang leader, adakah dia akan menjadi seorang yang diharapkan oleh orang-orang Fremen ni, oleh ibunya sendiri dan sebagainya. It's very promising tau. Lakonan Timothée Chalamet is very promising. Cara dia bawakan watak daripada seorang yang tak confident pergi kepada seorang leader yang agak kontra dengan karakter yang pertamanya tu, is very good. Transition dia tak rasa kekok. Kadang-kadang bila kita nampak ada pelakon ni nak berlakon sebagai karakter ni, tiba-tiba dia nak dia nak developkan emosi yang berbeza semua, kita dah nampak lain lakonan dia. Tapi Timothée Chalamet still remain the same lah. Tapi aku tak nak cakap lagi pasal pelakon-pelakon dan sebagainya. Antara benda yang lagi aku nak fokus tadi pasal action wise tadi kan, dalam cerita ni akan ada banyak peperangan ataupun peperangan kecil di antara Fremen dan juga Harkonnens ni. Macam diorang ni nak balas dendam lah, senang cerita. Tapi apa yang aku nak highlight is cara orang Fremen ni, orang gurun ini ataupun orang Arrakis ini bertempur dengan Harkonnens tu menggunakan satu taktik ni yang sangat-sangat aku kagumi sebenarnya. Iaitu apa? Iaitu perang gerila. Di mana perang gerila ni ataupun taktik gerila ni merupakan satu taktik untuk ambush tau. Kau akan ambush secara perlahan-lahan. Kau bukannya menyerang musuh kau membuta tuli. Bukannya kau keluarkan senapan tembak, tak ada. Kau akan menyusun strategi, timing mana yang sesuai untuk attack kau punya enemy dan sebagainya. So itulah perang gerila. Dan kebanyakan waktunya memang dipakai benda ni over and over again. Banyak kali. Dan cara mereka gunakan taktik perang gerila ni dengan cara yang berbeza. Aku rasa macam siapa yelah, of course dia ambil cerita Dune ni daripada buku kan, tapi siapa yang buat cerita ni? Aku macam suka dengan idea yang dia pamerkan dalam cerita Dune Part 2 ni lah. So lepas pada tu juga apa lagi dekat Final Act dia punya peperangan itu agak besar lah sebenarnya, tapi itu menjadi satu kekurangan sikit lah sebenarnya. Okay, aku sentuh sikit kekurangan dulu. Cerita ni aku bagi rating agak tinggi sebenarnya. Mungkin akan ada orang kata cerita ni overrated, but it's okay lah. Sebab aku rating cerita ni tinggi sebab experience menonton cerita Dune Part 2 ni seolah-olah dia rasa sangat
eksklusif tau. Dia rasa sangat rare experience. Cerita-cerita lain pun akan rasa macam mungkin Kung Fu Panda nanti akan menjadi best. Tapi untuk sebuah filem jadi sebuah filem yang majestic, sebuah filem yang mempunyai nilai yang berbeza daripada filem-filem lain, sukar. Memang sangat-sangat susah. So Dune Part 2 ada elemen tersebut, tetapi dia ada kekurangan dia juga sebenarnya. Antara kekurangan yang aku rasa is pada permulaan filem, macam 1 jam ataupun 1 jam setengah pertama tu, aku faham tau yang diorang ni bukan membuang masa, tapi diorang lebih kepada mendalami scene tersebut. Untuk apa? For the sake of apa? Untuk development lah. Development cerita, development watak, okay? But ada serta-serta masa dalam cerita Dune Part 2 ni, aku rasa macam dia macam cut tau, ataupun dia mempercepatkan scene tu. Aku rasa kalau sesiapa yang dah tengok cerita ni, korang boleh identify kot scene yang mana. Like ada beberapa, bukan satu je, beberapa. Dekat pertengahan satu, mungkin satu ataupun dua. Dekat hujung sekali lagi banyak. Dia macam skip sampai final cerita. So aku macam lajunya kau sampai ke tahap ni. Aku faham lah dia punya durasi tu 2 jam 45 minit kan. Like lama lah literally. So macam kalau dia orang tak cut, mungkin orang akan rasa macam bosan sangat. Tapi dia orang punya cut tu sampai aku tanya apa yang jadi sebelum dia orang sampai ke sini. Aku macam tak ada development ke? Tapi aku malas nak nitpick. Aku malas nak mempertikaikan sangat, sebab kualiti yang diorang pamerkan dalam cerita Dune Part 2 ni pun sangat-sangat menakjubkan dah. Lagi satu, apa yang aku kurang berkenan sikit, tapi aku rasa ni daripada perspektif aku seorang je, iaitu dia punya transition daripada one scene kepada scene yang lain lah. Dan benda ni berlaku banyak-banyak kali tau. Even dalam Dune Part 1 pun ianya berlaku juga. Cumanya bila kita tengok cerita ni pada dalam hall kan gelap kan, and most of the time dalam cerita Dune Part 2 ni, dia ada scene-scene yang kau ada dekat gurun tu, kat Arrakis tu, tengah gelap sebenarnya, tengah malam dan sebagainya. Tiba-tiba dia masuk ke scene pagi, cerah nak mampus kan. Ya Allah, sakit mata, serius. Dia kalau sekali tak pergi tau, bila rasa macam 4-5 kali dia repeat on the same thing, aku macam aduh, pedih lah mata buat macam ni. Kau tak ada ke nak guna transition yang fade in fade out ke? Mungkin transition tu tak kena dengan cerita macam ni. That's why dia gunakan transition yang agak shocking tau. Aku macam terkejut sikit dia orang guna. Tak dah terkejut menggelabah ke apa, tapi macam dia rasa jaring. Dia rasa macam agak kontradik. Penceritaan tu agak mengganggu aku lah. Tapi aku rasa tu daripada perspektif aku sajalah. Dan juga kekurangan dia lagi yang untuk cerita Dune Part 2 ni adalah, aku faham dia nak fokus on Paul Atreides lah, ataupun Messiah dekat tempat tu. Tapi aku rasa aku perlukan screen time yang lebih banyak untuk karakter lain. Tapi kalau perlukan screen time lebih banyak untuk karakter lain, mungkin nanti takut overshine pula main karakter, iaitu karakter yang dimainkan oleh Timothée Chalamet dan juga Zendaya. Okay, itu hanyalah pendapat aku lah. Aku punya kekurangan sikit lah terhadap cerita ni. Tak banyak pun. Tapi speaking of actor dan juga actress dalam cerita ni, aku rasa mereka semua lakukan lakonan mereka dengan sangat-sangat baik. Timothée Chalamet aku tak payah ulang banyak kali. Zendaya is a promising actress. Lepas tu siapa nama ni mak kepada Paul Atreides tu? Vanessa Kirby. Apa nama dia? Aku cek. Rebecca Ferguson ni memang promising actress juga. But one thing aku nak highlight dekat sini, aku terkejut dia ada dalam cerita ni sebab aku tak check info-info berkaitan dengan Dune Part 2, iaitu Léa Seydoux. Léa Seydoux ada cerita ni. Aku terkejut. Léa Seydoux ada cerita ni. Damn, aku terkejut. Ada juga lagi misteri karakter yang akan muncul, tapi aku rasa korang semua dah tahu lah siapa karakter tu, siapakah pelakon perempuan tu. Korang semua dah tahu apa pasal benda ni kan. But satu lagi pelakon yang aku sangat-sangat kagum dalam cerita ni, iaitu Austin Butler yang melakukan sebagai Fate Rota, yang mana dia ni antara tentera ataupun psychotic person, psikopat punya person dalam kaum Harkonnen tu kan, anak saudara kepada Baron kan. Dia ni aku teringat balik bila tengok cerita Elvis, lakonan daripada Austin Butler ni. Berbeza mat lakonan dia. Sekali dia muncul dalam cerita ni, Dune Part 2 ni, as a psychopath punya person. Spicy mat. Seronok bila first time dia Austin Butler ni sebagai lakonan sebagai Fate Rota ni, dia muncul pada pertengahan filem. Dan bila dia muncul dalam beberapa minit tu, dia steal the show. Basically, kau dah rasa macam, biar betul ni Austin Butler ke sia? Kita boleh nampak tu Austin Butler kan? Kita boleh nampak tu Austin Butler, dia punya face shape apa semua, jaw apa semua, kita boleh nampak dia. Cuma lakonan dia tu agak berbeza tau. Berbeza lakonan dia dalam cerita-cerita sebelum ni. And aku bagi pujian lah kepada Austin Butler. Aku mengharapkan dia
dapat screen time lagi banyak ke, dapat memberikan efek ataupun kesan ataupun implikasi yang lagi besar ke. Dia dah buat efek yang besar dalam cerita ni. Ada beberapa tindakan yang dia buat tu macam kau akan rasa terkejut lah sebenarnya. Tapi aku rasa nak lagi aku nak lagi ke psikopatik pelik lah apa perkataan aku keluar ni, mampus lah. Tapi aku perlukan lagi Austin Butler punya lakonan lah dalam cerita ni. But yalah, aku pun tak nak spoil lebih-lebih. But other than that, siapa lagi? Zendaya semua, Christopher Walken pun dalam play good role apa semua, Timothée Chalamet semua dah mention. And aku rasa itu sajalah apa yang best dalam cerita ni. Daripada war scene apa semua, kekurangan untuk cerita ni, and harapan untuk cerita ni pun aku sangat-sangat suka lah. Character development, and even dalam ni ada Florence Pugh ada sebagai Princess Irulan dalam cerita Dune Part 2 ni. Yeah, I'm really looking forward. Serious talk, aku really looking forward untuk Dune Part 3. Dan mungkin aku akan engage dengan this cinematic universe lah, iaitu berkaitan dengan Dune ni. Aku dah terlepas Star Wars like beberapa projek dah, dan aku rasa macam tak interested untuk go in depth pasal dengan cerita tu. Sebab tak silap aku, Star Wars pun ada ups and down kan dia punya projek. And Dune setakat ni, daripada Dune Part 1 pergi ke Dune Part 2, bagi aku dua-dua rating semua sangat bagus. So, pujian kepada director dan juga cinematographer untuk cerita ni, pelakon-pelakon, visual artist dalam cerita ni. Aku bagi pujian sebab korang semua dah bagi satu filem yang mungkin bagi orang bukan filem yang terbaik untuk tahun 2024, tapi ini merupakan filem yang aku rasa sangat-sangat enjoy menonton. Serius tau. 2 jam 45 minit, orang akan cakap bosan, orang akan cakap this is just a film yang wasting time gila. But if you are, kalau korang semua peminat sci-fi, korang minat cerita Star Wars, Lord of the Rings ke, ataupun cerita yang berkaitan dengan Hobbit ke apa semua, cerita-cerita yang dia punya world build up tu sangat-sangat besar kan, korang semua boleh layan lah Dune ni. Layan dulu Dune Part 1, lepas tu baru layan Dune Part 2. Cuma aku tekankan lagi sekali, kalau korang semua rasa macam moral ataupun iman korang tu macam goyang sikit, jangan tengok sebab cerita ni bagi aku tak ada masalah pun. Kita boleh fikir dengan waras lah. Kalau kita cukup matang, kita boleh fikir dengan waras lah apa yang cerita ni offer. Cuma takut ada serta-serta people akan mentafsir cerita ni as benda yang tak betul dan sebagainya. Tak kecil lah, ni just fantasi punya filem saja. Dan ya, rating aku untuk Dune Part 2, aku bagi rating sebanyak 10/10 bintang. And bear in mind, walaupun 10/10 bintang dah jatuh di bawah kategori Magnificent, cerita ni tetap ada kekurangannya lah. Tapi aku malas nak nitpick. Aku still rasa enjoy. Lepas filem ni tamat, aku tak ada fikir langsung pun macam aku turn off dengan transition scene tadi, aku nak turunkan markah. Tak ada. So aku bagi 10/10 sebab experience yang aku dapat dengan dia punya lagu-lagu yang disajikan oleh Hans Zimmer. Lepas tu bunyi-bunyi yang membuatkan kita rasa seperti kita berada dalam dunia Dune. Benda tu jarang tau. Serious talk, jarang benda tu jadi. Biasanya cerita-cerita filem-filem dekat Pawagam ni, dia akan buatkan satu cerita lah. Kau akan tengok cerita tu, kau as an audience. Tapi cerita Dune ni membuatkan kau ni tertanya-tanya. Kau ni sebenarnya kalau hidup dalam dunia Dune, kau ni akan berada dalam kerajaan mana? Adakah Harkonnen? Adakah Atreides? Adakah apa nama puak yang kat pasir tu? Subhanallah, lupa siok. Nama-nama dia orang tu pelik. So makan masa untuk aku ingat Fremen ke, ataupun geng-geng Emperor. Ya, aku lupa nak mention tadi. Salah satu benda yang best juga dalam cerita ni adalah dia punya plot twist. Cerita ni bagus. Susun galu cerita ni bagi aku dia taklah simple. Orang cakap simple, bagi aku dia agak kompleks sikit. Sebab sekejap kau ni musuh kepada orang ni, rupanya musuh kau ni adalah kawan kau. Lepas tu kawan kau ni sebenarnya tikam belakang kau, dia bekerja kepada Emperor. Bagi aku agak kompleks lah. Dia bukan satu cerita yang straightforward ataupun cerita yang linear. Dia memerlukan minda kita untuk berfikir sikit ataupun untuk catch up sikit dengan info-info yang dia offer dalam cerita Dune Part 2 ni lah. Dan bear in mind lagi sekali, kalau korang semua nak layan cerita ni baru lepas balik kerja, jangan. Serious talk, jangan. Sebab nanti korang akan rasa penat, korang akan rasa barai dengan informasi-informasi yang dia bagi. Sebab aku pernah buat benda ni masa Dune Part 1 dulu, and aku bagi rating Dune Part 1 tu rendah, Mat. Tapi aku tak share lah sebab aku rasa macam apa benda orang minat cerita macam ni. Lepas aku tengok second time baru aku minat. Baik, itulah untuk Dune Part 2. Kalau korang semua nak tonton, boleh tonton di Pawagam sekarang. Dan tonton dekat hall IMAX ataupun hall yang ada speaker yang padu punya. Baru kau akan rasa kau ni dalam Dune. Baru kau tak layan girlfriend kau kat sebelah tu ataupun kawan-kawan kau lah. Kau pergi dengan kawan. Tapi aku pergi seorang lah. Sebab ya,
Aku pun tak tahu nak cakap apa. Baik ya, itulah review untuk kali ni. Thank you very much sebab spend your time dekat video ni selama hampir 20 minit ni. I hope you guys like this review and comment down below. Komen kat bawah apakah pendapat korang semua yang mana dah menonton cerita Dune Part 2. Adakah korang semua menyukai ataupun ada kekurangan untuk cerita ni? Korang boleh komen dekat bawah sebab korang kena ingat comment section hak milik korang. Okay, kita jumpa lagi di bangsa yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye, take care. For try this, bukan try this for Arakis basically.